Assalamualaikum. Okey, hari ni kita buat sharing lagi. Hari ni kita nak sharing pasal screener lah, screener. Sebab sebelum ni kita dah cerita pasal platform apa semua, screener kita tak pernah share lagi kan. So, untuk kita buat nak pilih stok kan, kita nak pilih stok, cara yang paling cepat dengan kita menggunakan screener lah. So, ada banyak screener tau. Kita ada Finviz, kita ada saya tunjuk terus lah. Kita ada Finviz antara yang best lah, pantasnya kan. Lepas tu kita ada TradingView pun best juga. Dia dekat stock screener ni. Kita boleh set lah dia punya macam mana kita punya screener kita nak buat. Macam mana kita nak buat dia punya setting dia. Lepas tu Benzinga pun best juga. Kita boleh check dia punya unusable option. Kita boleh trace terus yang mana kuantiti yang jerung tengah buat apa tu kita boleh dapat cepat lah. Lepas tu jerung nak simpan berapa lama pun kita dapat tahu. Lepas tu kita pun ada screener Market Chameleon biasa kalau untuk yang main strategi dekat Tesiwork apa semua, boleh pakai yang MC lah, Market Chameleon lah. Ni antara screener yang ada lah. So, korang boleh pilih mana-mana satu yang korang nak. Tapi korang tak perlu subscribe semualah. Maksudnya kalau nak subscribe satu dah cukup. Kalau rasa belum buat duit, kalau tanya saya rasa lebih baik jangan subscribe. Satu pun tak payah subscribe lagi pun tak apa. Korang guna yang free dulu. Buat duit dulu, lepas tu baru subscribe. Macam tu. So hari ni saya nak cerita pasal Finviz. Sebab antara banyak-banyak ni Finviz antara yang terbest lah. Lagi satu. Sebelum kita cerita pasal screener ni, biasanya sebelum market tu buka, benda yang sepatutnya korang buat adalah korang kena tengok news dulu. Bukannya kita nak tahu news apa, tapi yang paling penting kita nak tahu ada news ke tak ada news hari tu. Jadi apa yang korang perlu buat adalah korang kena pergi dekat Forex Factory. Forex Factory calendar. Pergi kat sini. Okey, korang tengok dia ada bagi ni kan. Kalau untuk kita, kalau USD lah, sebab kita nak tengok market US ni kan. Kalau yang nak tengok global, you nak tengok euro punya apa semua, korang boleh buka untuk yang euro sekali lah, tak ada hal. Tapi macam saya dah set untuk USD sajalah. Jadi kita boleh tengok dekat ni, bahagian impact ni. So ini dia punya tarikh dia lah, berapa hari bulan. So korang boleh tengok date. Katakan hari ni 16 hari bulan kan. Kita tengok katakan hari Jumaat baru ni lah. Hari Jumaat baru ni 15 hari bulan. Jadi kita tengok ada tak news. So adalah. Tapi news dia pukul 8.30 malam. 8.30 malam news dia. Bila yang tengok merah ni, maksudnya dia akan bagi impact yang besar lah kepada market. Jadi korang boleh tengok dia punya ni lah, apa benda yang dia cerita. Tapi sebenarnya benda ni tak penting. Maksudnya apa yang dia nak cerita tu tak penting kan. Yang penting adalah ada news ke tak ada news. Tu je. Yang lain tak penting. Kita nak tahu ada news ke tak ada news je. Macam tu. So ni boleh tengok lagi lah apa benda lagi ada. Sampai berapa bulan pun ada, tengok. So kalau korang nak trade, pastikan tak ada yang merah. Maksudnya kalau ada yang merah, ada news macam ni, korang kena bagi lepas dulu. Maksudnya kalau korang nak trade hari Jumaat, korang nak trade hari Jumaat mesti selepas merah. Kalau ni 8.30 malam, maksudnya okey lah, tak ada masalah lah, sebab market buka dalam pukul 9.30. Jadi korang boleh trade, tak ada masalah. Tapi kalau korang hari Khamis korang nak masuk yang buy today sell tomorrow punya, better hati-hatilah. Sebab kita takut dia punya kesan dia tu kepada korang punya trade. Katakan technical dah okey, orang punya technical analysis dah tune, memang kata dia akan naik. Tapi disebabkan news ni, mungkin dia akan jadi sebaliknya. Tu yang bahaya. Tak kira korang trade apa, gold ke, forex ke, stock ke apa ke, pastikan benda ni dalam keadaan okey. Pendek cerita, paling selamat jangan ada news lah. Kalau tak ada news yang bagi impact yang besar, itu yang paling baik untuk korang trade lah. Kalau ada,
korang kena hati-hatilah. Ni macam FOMC punya meeting, ni bahaya. Banyaklah, you tengok kalau ada merah-merah kena hati-hatilah. Okay, ni first kali yang korang kena buat sebelum market buka. So korang kena check ni dulu, ada berita ke tak ada berita. Kalau tak ada, boleh continue, tak ada masalah. Okay, second, korang punya screener. So hari ni kita balik semula pada tadi. Ini yang saya nak share hari ni lah. Kita nak cerita pasal Finviz. Yang screener lain saya rasa akan datang, kalau senang nanti kita akan share yang screener lain jugalah. Tapi yang first ni saya nak share Finviz, sebab Finviz ni antara yang paling saya suka lah. Sebab Finviz ni dia laju satu. Lepas tu dia ada banyak benda-benda yang best dia ada lah. Cuma korang kena explore lah untuk tahu dia macam mana. First biasanya kalau saya first saya akan tengok ni index dia dulu. Maksudnya kita nak tengok Dow Jones buat apa, Nasdaq buat apa, S&P 500 buat apa. So kalau dia hijau macam ni, maksudnya semua dalam keadaan bullish lah. So kalau korang tengok dekat Trading View ke, korang tengok dekat tak kisah mana-mana screen dia akan sama lah. Korang nak tengok market bias kan, boleh tengok kat sini terus. Second, dia boleh juga tengok dia punya ni lah, news boleh tengok juga. Tapi ni tak penting sangat lah, tak penting. Yang penting macam saya cerita tadi, kalau kita dah tengok dekat Forex Factory, itu dah memadai. So ini news, kalau korang nak baca boleh baca lah macam tu. Okay, third, kita ada screener. Screener ni korang boleh set up macam mana korang nak buat lah. Maksudnya kalau korang nak set untuk BOD boleh, korang nak signal ni pun boleh, ada banyak function dia tau. Korang nak tengok top gainer boleh, top gainer, ni top gainer lah. So kalau korang nak tengok yang dah oversold, maksudnya kalau dah oversold tu, lepas ni apa dia punya impact sebab oversold, so boleh tengok juga. Nak tengok overbought boleh, unusual volume pun boleh. Korang nak tengok jerung-jerung buat apa, so tengok kat sini lah, unusual volume. Lepas tu korang boleh tengok earning before, earning after boleh tengok. Korang nak tengok ni pun boleh, pattern chart, head and shoulder. So tak payah pening-pening nak cari, you klik saja satu, sepah ada keluar head and shoulder. So korang pilih yang mana satu korang nak. Korang boleh tengok terus dekat dia punya ni pun boleh, TA. Masa klik saja TA, dia akan keluar macam ni. Tengok, okay, ni tengah buat apa semua ada. Ni semua yang head and shoulder punya lah. So dia terus tunjuk. Tak payah pening-pening. Tengok, dia punya dua head, left, ni right lah. Semua ada. So pantas lah. Ni satulah. Lepas tu diorang boleh juga tengok ni, channel down. Channel down lah. Sekarang tengah dia buat penurunan kan. Banyak lagi lah ni, semua yang boleh check lah. Atau yang boleh buat set untuk BOD jugalah. Saya belanja satu lah. Ini kalau orang lain dia takkan ajar punya ni. Ini saya nak berkira sangat ni kan. Ilmu kan, kita bagi je lah, padahal. Okay. Okay, kalau untuk yang screener, ini saya bagi satu untuk set up untuk BOD. Siapa yang minat buy on dip, ini dah dia punya set up dia untuk buy on dip. Kita belanja hari ni. So first, you klik Nasdaq. Biasalah, kalau saya memang suka main Nasdaq kan. Lepas tu korang nak tune untuk performance ni performance ni kan. Korang ambil yang today dia naik punya, today up. Ambil today up. Lepas tu ni 20 day silver moving average. Moving average ni korang buat below, buat price below SMA 20 lah SMA 20 SMA today mana price below atas sekali tak perasan. Korang ambil ni price below SMA 20. Maksudnya sebab kita nak buy on dip jadi harga tu kena bawa SMA 20 lah. Macam tu. Lepas tu korang ambil yang untuk ni SMA 50 ni. SMA 50 korang ambil yang above 50. Price above SMA 50. Mana price above. Okay, ni price above SMA 50.
Lepas tu 200 ni pun ambil above juga. Price above SMA 200. Okey, lepas tu average volume. Okey, yang ni korang ambil 500k. Kita nak main 500k punya, over 500,000k. Okey, volume Lepas tu yang ni you ambil stock only. Fun pastikan optionable sebab kita kan nak trade option. Okey, ni optionable and shortage, ambil yang ni. Lepas tu korang nak cun lagi, korang ambil ni gap. Pastikan dia ada gap, baru best. Sebab kita nak main buy on dip, bila ada gap up, baru dia punya orang kata apa, momentum dia tu lagi kuat. Okey, ni set up untuk buy on dip. So korang boleh save. Ini saya bayar belanja satu lah, set up untuk buy on dip. Tempat lain saya rasa dia takkan bagi set up ni, kecuali korang bayar dia. Ini kita belanja padahal, betul. Okey, so ini screener. Lepas tu dia pun ada juga chart. Okey, ini dia punya chart lah. So chart ni orang boleh tengok lah, search je lah ticker dia kan, mana satu yang korang nak, dia akan terus tunjuk ni RSI 14, boleh tengok lah macam mana. Tapi kalau saya chart, saya lagi suka tengok dekat trading view lah, sebab dia punya function dia dekat trading view lagi best lah kan. Ini tak ada apa-apa lah, dan memang kita dah biasa guna ni kan. Okay, alright. Oi, laut lah pergi. Okay, chart tadi kan. Okay, lepas tu map. Okay, map ni biasanya kita gunakan waktu masa mula-mula buka market lah. Sebab sebelum buka market kita tengok. Sebab sebenarnya dia akan bagi kita pre-market tau. Bila kita buka ni dalam pukul 9 macam tu, pukul 8.30 pun dah ada dah biasanya. Orang boleh tengok apa stok-stok ni sedang buat lah. Sama ada dia hijau. Kalau hijau maksudnya dia akan uptrend, ataupun dia ada gap up apa semua. Kalau hijau, kalau merah dia akan gap down apa semua. So kalau korang tengok semua hijau hari tu, maksudnya hari tu memang best. Hari tu memang hari raya korang lah. Memang kebarangkalian untuk dia naik terus tu memang tinggi lah. Tapi kalau korang tengok dia merah, jadi hari tu market tengah bearish. So hati-hati untuk trade. Mungkin kalau kita nak main pun, mungkin kita boleh main untuk put punya lah. Tapi biasalah kalau stok-stok yang tengah uptrend apa semua, kena hati-hati lagi lah. Kena tengok TA yang lain juga. Tapi untuk market bias, ini sudah cun. Kita nampak je hijau semua, kita dah tahu hari ni semua akan fly. Kalau dia nampak merah, semua akan turun. Kebarangkalian lah. Tapi apa pun boleh jadi. News ataupun kalau masa market buka nanti tiba-tiba ada unusual auction volume masuk, jari jerung-jerung apa semua, dia akan mengubah kita punya market lah. Tapi dari segi keseluruhan dia, inilah dia. Korang tengok hijau, maksudnya hari tu akan fly. Korang tengok merah, dia akan turun. Macam tu Lepas tu dia ada juga untuk map ni, selain pada ni, korang boleh tengok ni tau. Korang boleh tengok korang boleh tengok yang S&P 500. Korang boleh tengok world punya boleh. Kalau world ni merata ni, mana-mana island China semua ada ni. World ni. Okay, ni untuk ni lah, US ni kan. S&P 500 kan. So apa yang korang kena buat, korang pun boleh check gap. Korang boleh tengok gap juga. Best pun benda ni, serious best. Okay, korang klik saja kat bubble, dia akan keluar macam ni bubble ni korang nak cari gap up. Korang tak payah pening tengok ni, terus tahu. Tengok berapa tinggi gap up kan. Gila punya gap up kan. Tengok berapa tinggi gap up, gila-gila punya. So kalau yang dah fly macam ni, kebarangkalian dia untuk continue fly tu tinggi. Tapi ada kemungkinan juga dia akan patah balik. Tapi kalau korang jenis yang scalping memang sukalah gap up ni. Sebab dia nak sekejap. You masuk seminit, 3 minit lah. Dia masuk 3 minit, dia dah keluar. So memang gap up dia cari. Ada kita panggil istilah tu gappers. Gappers ni orang-orang yang memang mencari gap lah. Mencari gap. So ini untuk tengok gap up lah. Tapi ini yang kena tukar dulu lah. Yang change ni kena klik sini. Lepas tu pergi dekat gap dekat gap. Alright, baru dia akan keluar. Ini dia punya gap lah. So korang boleh tengok lah. Ni size dia tengok dia punya market dia besar mana lah. Kalau merah ni apa,
Ni Microsoft memang besar lah dia punya tu kan. Tu yang saya besar. Lagi besar tu lagi inilah lagi shock lah sebenarnya kan. Kalau saya pun sebenarnya saya lagi suka yang apa? Yang macam Tesla ni memang best. Ni pun best mRNA ni. Moderna ni dia punya apa? Kalau korang jenis yang modal besar sikit, korang main Moderna. Moderna memang senang buat duit. Serius. Lepas tu Gap saya dah cerita. Yang lain ni korang explore sendirilah. Atau next time kita boleh cerita sektor lah apa semua ni boleh pilih lah. Korang nak apa kan sektor lah. Macam-macam ada lah. Energi apa semua korang pilih lah Okay. Lepas tu group. Okay, group ni dia dah apa? Asing-asingkan ikut dia punya ni lah. Ikut apa nama tu? Dia punya apa kita panggil tu? Dia punya macam bidang tu lah. Apa dah lupa nak sebut apa, tak terkeluar pula. Macam ni financial punya, consumer, industrial, energy, teknologi. So korang boleh tengok. Ini untuk one day punya performance lah. Yang ni untuk one week. So yang ni pula untuk one month. So korang boleh tengok sini. Oh, untuk one month punya teknologi merah. Untuk weekly hijau dah. Untuk daily hijau dah. Jadi apa maksudnya? Maksudnya kebarangkalian yang saham-saham teknologi ni dia tengah buat apa orang kata bullish balik semula. Maksudnya ini siapa yang main BOD untuk teknologi, inilah masanya. Tapi kena hati-hati jugalah, kena tengok dia punya technical analysis dia juga, sebab kita cerita tentang overall teknologi, saham teknologi, kita tak tahu ada yang mungkin yang akan turun, ada yang akan naik. Macam FB baru ni dia pun tak naik banyak mana pun kan, walaupun dia salah satu saham teknologi sebab dia ada news yang boleh bagi kesan kepada dia lah. Okay, so ni pasal group. Portfolio ni tak penting sangat. Portfolio insider. So insider ni korang boleh tengok insider buat apa. Insider katakan insider tengah jual. Jadi apa maksudnya tu kalau insider tengah jual banyak tu? Maksudnya kemungkinan insider dia tahu sesuatu yang kita tak tahu kan. Dia apa-apa information berkaitan company dia tahu dulu. Jadi yang mana yang jenis trade yang follow insider, boleh check kat sini. Tengok insider tengah buat berapa volume, berapa share yang dia jual, semua kita boleh nampak. So kalau dia jual amount tu besar sangat, kita faham lah. Mungkin dia dah tahu ada sesuatu yang tu, ataupun dia tiba-tiba kita tengok insider beli banyak-banyak. Kalau dah beli banyak-banyak tu kenapa? Mesti akan ada sesuatu yang good news punya akan datang. Ini kita boleh tengok lah insider Lepas tu future, yang mana yang trade future boleh tengok juga dia punya index dia macam mana, index dia kan. Lepas tu yang forex pun boleh tengok macam mana. Lepas tu crypto, siapa yang trade crypto, ini pun best juga BTC dah 60,000 dah sekarang. Tengok itu hari berapa je, orang semua takut nak buy kan. Buy je lah, takut apa, Bitcoin kot. Okay, lepas tu okay, back test ni tak penting. Okay, elite ni tak penting. Okay, ini yang berkaitan dengan ni lah, dengan Finviz, apa benda yang saya rasa yang penting semua saya dah cerita dah. Screener pun saya dah bagi. So korang boleh tengok kat sini lah apa-apa benda So saya ingat itu saja kot berkaitan dengan Finviz. Sebab kalau nak pergi detail kan kata tak apa-apa jadi melalut je tu. Sekarang pun dah macam sedikit melalut dah, tapi okey lagi lah korang. Yang penting dekat Finviz ni korang tahu nak guna apa. Yang first, yang paling penting screener. Second, map. Yang penting paling penting map. Lepas tu yang tengok get up tadi apa semua tu. Lepas tu korang boleh tengok insider buat apa. Itu ini benda yang pada saya lah, ini benda yang paling best sekali Lepas tu jangan lupa korang punya ni news korang tengok kat sini. Nama dia Forex Factory. You check dekat Forex Factory ada apa, ada news ke tak. Itu hari yang gold tu, yang ramai yang koyak itu hari pasal ni lah, pasal news lah. Dia tak tengok ada news pukul 2 pagi. Pukul 2 pagi tu ada news. Kebetulan dia orang tak ada tutup position. Bila tak tutup position, tiba-tiba lepas news je, boom, gold terus turun gila-gila gaban ni. Bila dah turun gila gaban, yang mana yang buy tu memang menangis hujung katil lah. Jadi itu saja untuk hari ini. So terima kasih sebab yang mana yang subscribe apa semua tu. Yang mana yang belum subscribe, bolehlah subscribe,
like, komen apa semua supaya saya lebih semangat lagi untuk buat video-video baru. Dan pastinya secara percuma lah kita share je ilmu ni. Korang doakan je lah saya terus profit dalam bidang trading ni lah. Okay, itu saja daripada saya. Okay, Assalamualaikum.